Jadi di sini saya akan menunjukkan bagaimana untuk mengisi My Portfolio ini. Secara umumnya sebelum kita mula, perlu saya ingatkan bahawa ini adalah berdasarkan kefahaman saya selepas berbincang dengan kerani yang bertanggungjawab dan apa yang perlu diisi. Dan tutorial ini adalah khas untuk guru akademik biasa. Jadi jikalau anda adalah guru yang mempunyai pangkat yang lebih tinggi, mungkin ianya tidak bersesuaian dengan anda, tetapi secara umumnya saya rasakan tutorial ini akan membantu. Sebelum anda mula, beranggapan bahawa anda sudah mempunyai akses kepada Hermes 2.0 seperti yang anda lihat pada paparan skrin di depan ini. Jadi untuk menggunakan atau mengemaskini My Portfolio, apabila anda masuk ke dalam sistem Hermes ini, anda akan dapat paparan seperti ini, dan anda terus kepada bahagian perjawatan dan pergi kepada My Portfolio. Jadi sebelum anda mengemaskini bahagian My Portfolio ini, anda perlu memastikan bahawa deskripsi tugas anda telah selesai dilaksanakan. Kalau belum, anda perlu mengisi ini. Ini adalah satu bahagian yang perlu diisi oleh setiap orang sebelum melaksanakan My Portfolio. Jadi saya tak akan bercakap tentang deskripsi tugas. Kalau ada masa, mungkin saya akan buat video berkenaan itu. Tetapi buat masa ini, saya terus kepada My Portfolio. Jadi terus klik kepada bahagian My Portfolio ini dan anda akan melihat satu paparan yang kosong seperti ini. Jangan nervous lah bila lihat benda seperti ini. Pergi kepada bahagian fungsi dan pilih pemilik kompetensi. Klik pada bahagian pemilik kompetensi dan anda akan lihat satu paparan seperti ini. Okay? Biasanya kalau ini kali pertama anda masuk ke dalam My Portfolio ini, bahagian senarai dokumen My Portfolio ini adalah kosong. Jadi apa yang anda perlu buat adalah anda perlu mencipta satu portfolio baru. Tetapi jikalau ianya sudah ada seperti ini, sudah ada, anda cuma perlu klik pada bahagian keterangan ataupun catatan. Klik dan anda akan dapat paparan seperti ini. Paparan yang seperti ini. Di sini apa yang perlu dikemaskini adalah bahagian maklumat khusus. Klik pada bahagian maklumat khusus. Dan anda akan lihat ada lebih kurang 7 bahagian yang perlu anda isikan. Saya sudah mengisi semua ini, jadi semuanya berwarna hijau. Kalau anda belum mengisi, ianya tidak akan mempunyai tarikh dan ianya akan berwarna merah dan terletaklah perkataan belum dikemaskini. Jadi kita mulakan dengan bahagian carta organisasi. Klik pada bahagian carta organisasi. Biasanya sudah dimuat naiklah carta organisasi umum sekolah, dimuat naik oleh pentadbir. Jadi untuk kita ataupun untuk guru biasa di sekolah saya, kita perlu memuat naik dokumen yang berkaitan dengan carta organisasi khusus. Contohnya kalau anda terlibat dengan HEM, anda perlu memuat naik carta organisasi khusus untuk HEM seperti yang telah saya lakukan di sini. Jadi cara untuk memuat naik ini sangat senang. Anda pergi kepada bahagian nama dokumen ini, klik kepada pilih dokumen. Lepas itu carilah dokumen yang anda ingin muat naik. Anda perlu ingat bahawa dokumen tersebut perlulah dalam bentuk gambar, JPEG ataupun PNG. Dalam kes ini untuk dokumen saya menggunakan sebagai contoh untuk kali inilah, saya menggunakan yang ini, main subject ataupun file organisasi ini, dan saya klik open. Dan anda akan lihat di bahagian ini akan terteralah nama file tersebut. Dan keterangan atau catatan ini perlu anda ubah supaya anda tidak keliru. Jika tidak, ianya akan punya banyak versi yang mungkin membuatkan anda keliru apakah carta yang anda upload. Jadi anda tukarlah mungkin carta induk. Selepas selesai menaip, anda klik muat naik. Dan ia akan tanya sama ada anda pasti untuk menyimpan, dan anda kliklah OK. Dan proses penyimpanan tidak lama, dan selepas dia refresh anda akan lihat bahawa file itu ataupun gambar tersebut telah pun diupload di sini. Anda lihat untuk saya pada hari ini sudah dimuat naik. Kemudian anda muatkanlah seberapa banyak carta organisasi khusus yang mana anda adalah sebahagian daripadanya. Tidak ada had. Itu yang dimaklum kepada saya. Tidak ada had berkenaan bilangan carta organisasi khusus yang anda perlu upload. Biasanya kalau untuk sekolah saya, kita diminta untuk upload sekurang-kurangnya 3 lah, iaitu untuk HEM, pentadbiran dan juga untuk co-curriculum. Jadi ada 3. Lepas itu kalau anda tersilap upload, katakanlah yang saya upload tadi ada salah, klik saja pada dokumen yang ingin
dihapuskan, kemudian klik hapus. Dan sekali lagi sistem akan bertanya, adakah anda pasti? Anda kliklah OK. Maka apabila dia refresh, apabila dia kata terjadi hapus, anda klik, bila dia refresh, dokumen tersebut telah pun hilang. Jadi itu cara untuk delete. Bila anda sudah selesai upload carta organisasi khusus, kita pergi kepada carta fungsi. Untuk carta fungsi ini, untuk sekolah saya, ianya sebenarnya sudah siap disenaraikan. Ada tutorial yang saya lihat sehingga 34 ataupun lebih daripada 43 benda yang perlu diklik ataupun dipilih. Tetapi apabila saya bertanya kepada pihak kerani berkaitan perkara ini, dia mengatakan bahawa kita hanya perlu melihat dan tik kepada benda-benda yang berkaitan dengan kita sahaja. Contohnya seperti kalau guru akademik biasa, kita memang merancang penyelesaian pengoperasian pembelajaran. Jadi kita tik ini. Kita menyediakan dan melaksanakan perancangan dan operasi sekolah, kita tik yang ini. Jadi baca semua yang ada di sini dan tikkan yang mana satu adalah carta fungsi ataupun kerja anda di sekolah. Jadi nombor satu ini memang seharusnya perlulah. Jadi jikalau anda tidak melakukan perkara tersebut, anda tidak perlu tik apa yang tidak berkenaan. Apabila sudah selesai, klik tambah dan akan keluarlah keterangan-keterangan seperti apa yang perlu anda pilih. Di sini. Jadi di sini anda cuma perlu klik lagi, pilih yang mana berkenaan. Sebelum anda klik simpan. Untuk carta fungsi, jadi kita beralih kepada carta fungsi. Untuk carta fungsi, apabila anda klik pada carta fungsi, akan keluarlah satu paparan di mana ada nama sekolah anda. Dalam kes ini sekolah saya sudah disediakan carta fungsinya. Jadi kita klik pada bahagian ini dan anda akan lihat beberapa pilihan yang ada. Di sini ada 33 pilihan yang ada. Jadi saya diberitahu bahawa saya cuma perlu memilih bahagian-bahagian yang berkaitan dengan kerja-kerja saya di sekolah. Jadi itu termasuklah perancangan PDP, pelaksanaan berdasarkan falsafah pendidikan negara, pengurusan dan perancangan pengoperasian, benda-benda seperti inilah. Tetapi kalau benda itu sangat spesifik ataupun khusus seperti pengurusan untuk sumber, ini adalah diuruskan oleh guru-guru tertentu saja. Anda jangan pilih yang itu. Jadi anda kena lihat semua, tengok mana yang berkaitan, dan apabila sudah siap, anda klik tambah. Bila anda klik tambah, akan keluarlah pilihan-pilihan seperti ini. Mungkin ada di antara pilihan ini tidak berkaitan dengan anda, jadi anda jangan tik kalau dia tidak berkenaan. Kalau dia berkenaan, anda tik. Jadi di sini menguruskan buku teks ni memang dilaksanakan di sekolah lah sebagai seorang guru. Jadi kita klik sama juga dengan merancang dan melaksanakan modal insan. Ini kita boleh klik. Ini saya nak buang lah. Jadi saya klik simpan. Jadi kemudian keluar notis benda ini berjaya disimpan. Jadi kita klik OK. Jadi sudah selesai bahagian carta fungsi. Saya diberitahu bahawa tak perlulah pilih semua. Kalau anda kurang pasti, jangan pilih. Tetapi kalau yang pasti memang ada tu, pilihlah. Kemudian kita pergi kepada senarai undang-undang. Untuk senarai undang-undang ini, terdapat banyak undang-undang yang ada dalam bahagian ini. Apabila ini rekod yang saya sudah tambah, tetapi untuk yang belum menambah, anda perlu klik pada bahagian bawah, klik pada tambah, dan di sini terdapat banyak pilihan surat berkeliling dan sebagainya. Untuk yang ini juga, saya dimaklumkan bahawa kita pilih mana yang berkaitan sahaja. Tak perlu pilih semua. Memang kalau sekolah saya, dia ada letak satu senarai cadangan. Tetapi nak cari surat cadangan tu, walaupun menggunakan bahagian wildcard ataupun kaedah wildcard ini, amat susah. Tak tahu kenapa. Jadi, anda pilihlah mana yang berkaitan. Mungkin dalam kes ini, saya nak kemudahan cuti kuarantin. Dia berkaitan. So, saya klik yang ini dan saya klik simpan. Jadi macam biasa sistem akan bertanya, adakah mau anda yakin nak simpan? Klik OK dan dia akan memberitahu ianya sudah disimpan dan ianya akan keluar pada bahagian undang-undang dan peraturan ataupun punca kuasa. Seperti ini. Next adalah bahagian fungsi. Untuk bahagian ini dia agak sedikit banyak kerja lah. Untuk guru akademik biasa kita ada 5 aktiviti. Jadi aktiviti yang anda perlu buat adalah seperti yang tersenarai di depan ini. Untuk yang ini kita perlu membuka file guru akademik biasa ataupun my portfolio untuk guru akademik biasa, iaitu saya sudah sediakan dalam folder di sini. Anda akan perlu buka folder ini.
Okey, atau buka file ini, My Portfolio Guru Akademik Biasa Sekolah Menengah ataupun Sekolah Rendah. Okey, dan anda kenalah lihat susunan-susunan ataupun kerja-kerja yang dah disenaraikan, iaitu di bahagian, kalau yang ini muka surat yang ke-8. Dokumen ini saya akan share dalam folder di link dalam pautan YouTube di bawah. Jadi anda boleh tengok. Jadi anda lihat di sini ada aktiviti yang pertama, iaitu pengurusan dan pengajaran. Jadi kalau anda menggunakan perisian Windows 11, cara untuk buat copy paste ini sangat mudah. Anda cuma perlu pergi kepada bahagian atas, bahagian atas ini, dan klik. Just biarkan mouse anda berlegar di sini seketika. Dan akan keluar paparan seperti ini. Dan anda pilihlah satu kotak. Jadi anda akan lihat bahawa sudah setengah daripada page anda sudah jadi satu dokumen ataupun satu memaparkan dokumen tadi. Dan kemudian anda pilih hernis yang anda ingin isi. So untuk isi bahagian activity ni, bahagian aktiviti fungsi ni, klik tambah. Dan dia akan tanya aktiviti apa yang anda nak tambah. So anda just copy sebelah kiri. Copy dan anda paste. Dan klik simpan. Apabila anda sudah klik simpan, sistem akan menyimpan. Dia akan memberitahu macam biasa, berjaya disimpan. Kemudian kita mulakan isi proses kerja. Proses kerja ni senang, bila buka, copy apa yang ada di sini dan masukkan ke sini. Copy satu persatu. Kalau saya guna shortcut lah, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Jadi mudah. Copy saja semuanya. Bahagian tepi ni, undang-undang ni biarkan saja. Tanda jika berkaitan pun biarkan sahaja. Isikan sehingga penuh. Saya nasihatkan sebelum anda tambah proses kerja ataupun tambah apa-apa, save dulu, simpan dulu supaya dia tak hilang. Bila dia sudah berjadi simpan, baru kalau tak cukup ruang, baru tambah proses kerja. Ini boleh tambah proses kerja sehingga berapa banyak lah. Lepas itu, apabila anda sudah simpan, akan keluar bahagian carta alir ini. Untuk carta alir ini, dokumen yang anda pilih adalah juga daripada dokumen ini. Ianya perlu dalam bentuk JPEG juga ataupun dalam bentuk gambar. So saya sudah menyimpan semua dokumen ini, sudah savekan dalam folder dalam Google Drive untuk memudahkan anda untuk ambil. Jadi anda cuma perlu ambil daripada Google Drive saya yang saya letak dalam link lah. Pilih dokumen. Sama juga My Portfolio. Di sini saya sudah savekan chart activity 1, jadi open. Jadi ini adalah upload gambar tersebut untuk carta alir. Kemudian simpan. Seperti biasa simpan. Bila anda simpan, anda akan lihat keluar senarai semak. Senarai semak ini akan jadi sama seperti bahagian proses kerja. Dia akan tiru bahagian proses kerja itu. Dia akan tiru. So anda perlu selesaikan untuk memudahkanlah. Selesaikan bahagian proses kerja ini dahulu. Settlekan sehingga semua ini selesai. Sehingga nombor 8 ini selesai. Barulah anda klik simpan untuk meneruskan kepada carta alir. Supaya bahagian senarai semak ini dia akan automatik keluar. Kalau anda key in satu persatu, lepas tu simpan, key in satu persatu, nanti bahagian senarai semak tu dia tak akan automatik. Jadi anda kena buat kerja 2-3 kali. Jadi peringatanlah. Kalau boleh, isikan bahagian proses kerja ini dahulu. Habis isi proses kerja ini dahulu. Lepas tu baru simpan, baru pergi kepada carta alir. Selepas carta alir, baru anda isikan senarai semak. Baru senarai semak itu akan keluar automatik. Jadi anda tidak mempunyai banyak masalah. Dan bila sudah siap semua ini, bila senarai semak sudah keluar, anda cuma perlu klik pada bahagian keluar. Dia akan tanya anda ingin keluar. Kalau tidak, anda kata ya. Dan akan adalah bahagian fungsi-fungsi ini. Kalau ada yang dah diisi tapi rasa salah, klik pada bahagian nombor yang aktiviti yang salah. Lepas tu klik hapus seperti ini. Dan apabila dia refresh, aktiviti yang ditambah tadi akan hilang. So itu cara untuk mengisi bahagian aktiviti bagi fungsi. Kemudian senarai borang. Untuk bahagian senarai borang ini, ianya diupload terus oleh pihak sekolah saya. Jadi saya tidak ada cara untuk menambah borang-borang di sini. Ianya memang sudah ada. Jadi kita terus kepada bahagian senarai jawatan kuasa. Di senarai jawatan kuasa ini, sama juga untuk menambah jawatan kuasa, anda pergi pada tambah.
dan anda carilah jawatankuasa mana yang anda terlibat secara langsung dalam sekolah. Okay, sama ada HEM, PKI, Tingkatan 6 dan sebagainya. Dan jangan lupa pilih peranan anda. Okay, kalau anda cuma seorang guru biasa, biasanya saya akan pilih ahli sahaja. Okay, kecuali anda adalah penyaras dan sebagainya. Apabila sudah memilih, contohnya lah jawatankuasa HEM. Okay, saya adalah mungkin ahli biasa. Jadi saya pilih yang ini. Lepas itu saya klik simpan. Okay, seperti biasa dia bertanya adakah saya pasti. Saya pilih OK. Dan apabila sudah OK, dia akan keluar dalam senarai jawatankuasa ini dan peranan anda sebagai ahli. Jikalau anda ingin delete jawatankuasa tersebut, anda cuma perlu pilih dan klik hapus dan klik OK. Maka ianya akan hilang. Okay, dan bahagian terakhir pada My Portfolio untuk guru akademik biasa ini adalah bahagian perakuan. Untuk bahagian perakuan ini, anda akan lihat semua senarai semak itu akan kelihatan lah. Okay, statusnya dan bila ianya diisi. Okay, anda perlu betul-betul pasti semua yang anda isi ini adalah betul sebelum anda klik saya mengesahkan dan klik hantar. Sebab selepas ianya dihantar, ianya tidak boleh dikemaskini lagi. Okay, jadi sila semaklah semua yang perlu dihantar sebelum anda menghantar. Dan satu lagi, sebelum anda boleh menghantar, anda perlu memastikan bahawa anda telah memilih pegawai pengesah yang terdapat pada maklumat umum, tabs maklumat umum ini. Di sini anda perlu pergi kepada bahagian maklumat pengesah atau pelulus, dan di sini anda kena pilih siapa pegawai pengesah anda. Okay, untuk bahagian pegawai pengesah ini, biasanya ianya akan tak ada nama. Okay, tetapi untuk menambah nama tu, anda perlu klik pada bahagian link yang diberikan untuk pilih pegawai pengesah. Bila anda klik, akan keluar satu paparan seperti ini, iaitu carta unit organisasi, dan anda kena carilah sekolah cikgu-cikgu ataupun sekolah tuan-puan di mana sekolah itu terletak. Okay, bila anda sudah cari, biasanya di bawah pentadbiran pengurus pentadbiran sekolah. Okay, lepas tu pilih PPD dan pilih sekolah jenis apa. Lepas tu pilihlah sekolah mana-mana, dan di situ terletaklah senarai siapa pegawai-pegawai yang ada. Jadi cikgu just pilih dan klik. Okay, katakanlah di sini kita pilih sekolah saya. Okay, kita pilih penolong kanan. Maka dia akan automatik keluar nama pegawai tersebut. Dan klik simpan. Okay, dan biasalah sistem akan tanya. Okay, so apabila anda sudah selesai semua ini, anda bolehlah menyelesaikan My Portfolio ini. Saya tahu tutorial ini tidaklah sempurna sebab dia buat dalam keadaan yang agak terburu-buru untuk membantu rakan-rakan saya yang lain sebenarnya, sebab ramai yang bertanya. Jadi jika ada salah silap itu saya mohon maaf, tetapi saya harap ianya sedikit sebanyak membantu anda lah dalam mengemaskini My Portfolio dengan keadaan segera. Seperti yang saya beritahu tadi, semua link-link untuk dokumen ada saya letakkan dalam deskripsi video ini. Download it and use it as you please. So I hope this video helps, and thank you very much for watching.